Selamat datang Aish Naufal, Amalia, Atif Rifki, Nuhazika dan Nurin. Okey, kejap ya. Dalam nota ni, saya baru perasan ada Aish Naufal sahaja. Yang lain-lain boleh klik pada link yang saya bagi tu untuk masuk dalam nota ni. Okey. Alright. Dah ada Atif sudah masuk. Alright, thank you. Amalia pun dah masuk. Okay. So, klik pada link yang saya bagi tu ya. Okay, dalam nota ni saya nampak ada Aish Naufal, Amalia, Atif, Hazika, Nurin. Okay. So untuk mereka yang baru join kelas kita, ada yang baru join group ni ya. So untuk mereka yang baru join, kita akan sentiasa refer kepada dua skrin ya. Satu skrin Google Meet, satu skrin pada link nota yang saya bagi itulah. Skrin link nota tu kamu hanya boleh nampak jawapan sendiri saja untuk kamu submit jawapan kamu. Manakala skrin pada Google Meet tu saya akan tunjukkan sampel jawapan ataupun jawapan semua orang lah. Dan berdasarkan apa yang saya tunjuk dekat Google Meet tu, saya akan komen dekat situ ya. Saya akan komen untuk kamu tambah baik jawapan dan sebagainya lah. Dan di akhir kelas kita, app ni dia akan hantar salinan nota ke dalam email kamu. So lepas saya close tu, give it around 30 minutes untuk check dalam kamu punya email. Nanti kamu akan dapatlah nota tu dalam bentuk Google Docs ya. Alright, kita mula dulu dengan harapan saya hari ni, saya ingatkan nak masuk chapter 10 sikit, tapi bila saya tengok kita baru sampai absorption of digested food, mungkin kita boleh masuk sampai health issues regarding digestive system lah. Memang tak sempat masuk chapter 10. Cuma chapter 10 tu kita boleh go through dengan cepat sebab dia banyak content form 3. So hopefully kita banyak discuss soalan lah dekat situ. Okay. Jadi bila dalam topik pembentukan tinja atau formation of feces dan defecation ni, dia bermula dengan yang kita bincang sebelum ni ialah berlaku penyerapan makanan tercerna atau absorption of digested food in the ileum, dan selepas proses absorption of digested food tu selesai, the contents of food, digested food yang tertinggal adalah seperti makanan yang tak tercerna. Maknanya makanan tu masih lagi dalam bentuk yang kompleks lah. Macam kalau protein masih dalam keadaan protein, tak jadi asid amino, lipid pun sama dan sebagainya lah. So, terdiri juga daripada sel-sel yang mati, sel-sel epithelium, fiber and also water. So fiber ni is mostly contain of the cellulose wall atau dinding selulosa pada sel-sel tumbuhan lah. So bila kita tengok struktur large intestine ni atau kolon ni, apakah dua fungsi utama usus besar? Sila nyatakan fungsi utama usus besar. Bila soalan nyatakan markah dia 2, maknanya kena nyatakan 2 fungsi lah. Okey. Okay, nyatakan 2 fungsi utama untuk large intestine. Okay, Nurin silakan. Excuse me teacher. Ya, saya. Saya punya tak boleh type. Tak boleh type. Dah klik link yang saya bagi tu ya? Dah. Tapi tak boleh type. Okay, kalau keluar betul masuk balik boleh? Okay. Okay, cuba dulu. Alright. Okay. Yes, I give you another minute. Kejap ya. Nak bantu selesaikan. Saya nak check balik kok ada setting saya yang menyebabkan Nurin tak boleh type ya. Kejap ya. Okay.
Alright. Okay, Nurin dah boleh dah ya. Alright, good. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, okay. 8, 9. Sekejap. Betul-betul 8 orang. Alright. Okay, thank you. Thank you for joining in. Okay. Okay, so the function of the two major functions of large intestine, of course, ialah untuk absorb air, menyerap air dan benda-benda yang larut dalam air seperti vitamin dan beberapa jenis metabolit lah. Okey, kemudian metabolit itu dihasilkan oleh bakteria yang tinggal di dalam large intestine ya. So metabolit itu larut dalam air. Bila large intestine serap air itu, dia serap sekali lah dengan vitamin tu dan mineral. Kemudian yes, dia berfungsi untuk subsequently bila dah berlaku penyerapan air, maka large intestine membantu atau fungsi dia membentuk tinja atau pembentukan tinja. Alright. Thank you. Okay. Jom kita tengok part yang seterusnya pula ya. Okay. So, sebagaimana yang kamu sebut tadi, the function of large intestine is for the formation of feces untuk pembentukan tinja. Jadi macam mana kita nak explain proses pembentukan tinja ni? Maka ada 5, saya ada bagi guidance kat situ. Pertama sekali bila kita nak cerita proses, kalau soalan tu dia tak bagi nama nama lokasi, tapi dia bagi nama proses kan, dia tak bagi nama lokasi, kita bagi tahu dulu dalam soalan kita berlaku dekat mana. Kemudian untuk proses tu, apakah step by step yang berlaku dalam large intestine yang akhirnya menyebabkan terbentuknya tinja atau terbentuknya feces. And then akhirnya terbentuk feces tu, poin yang ketiga, dalam feces tu ada apa? Kan, proses tu mungkin ada 2-3 langkah. So ada 2-3 poin kat situ. Kemudian kandungan akhir feces tu ada apa? Dan akhirnya feces tu pergi mana? Okey. Okey ya. Silakan. Ya, nak tanya? Ya. Nak tanya, actually teacher dah ajar ke benda ni before kelas ni? Tak, saya tak ajar. Selalu saya akan bagi soalan dulu, lepas tu baru saya explain satu-satu. Nak tengok. Okay. Sebab dalam group ni dia mix. Ada yang dah belajar, ada yang belum. So hopefully dengan perkongsian kawan-kawan yang dah, dan saya boleh point out kat mana yang dia tak lengkap lagi. So kita boleh sama-sama lah. Okay, thank you teacher. Okay. Okay, I give you 1 minute untuk tengok. Okay. Tak apa, ini semua konten dia ada dalam textbook juga ya. Dan jangan risau kalau belum lagi belajar pun tak apa. Saya akan explain satu persatu menggunakan sampel jawapan kawan yang dah belajar ya. Okay. Okay, jom kita tengok bersama-sama. Okay, good job Adawiyah. You are off to a good start. Sama juga dengan Aish Naufal. Berlaku dekat mana tapi kena betulkan sikit ya. Okay, jom kita tengok satu sampel jawapan dekat sini. Okay, satu lagi. Sekejap ya, saya tengok. Okay. Nurin pun, you are off to a good start ya. Okay. So, jom kita sama-sama tengok. Pertama sekali, poin yang pertama ialah berlaku dekat mana. So, nombor 1, the process occurs in large intestine. Berlaku di usus besar. Okay. Dan
Adawiyah ini bukan proses penyahtinjaannya. Penyahtinjaan bila dah sampai dekat rektum. So part yang proses penyahtinjaan tu boleh cerita tapi adawiyah pindah pergi ke bawah sekali. Okay, penyahtinjaan tu berlaku dekat rektum. Okay, yang berlaku sekarang ialah proses pembentukan tinja atau formation of feces. Okay, nombor 1, this process occurs in the large intestine. Okay, sama macam ayat adawiyah berlaku di usus besar. Nombor 2, kita boleh kata contents from the ileum enters the large intestine via peristalsis. Okay, the contents of ileum enters the large intestine by peristalsis. Kandungan-kandungan daripada ileum yang tak diserap tadi, yang kita cerita tadi, yang tak diserap tadi, masuk ke dalam usus besar melalui proses peristalsis. So yang bagi markah kat situ ialah nama langkah tu adalah peristalsis. Yang ketiga, yes, I agree with you, Nurin. Kita boleh cakap apa yang ada dalam kandungan tu lah. Ada sel mati, ada bahan buangan, sekejap. Bukan. Yang adawiyah tulis tu nanti ya. Yang kita kena tulis kat sini ialah kandungan dari ileum dulu. Undigested food, sel epithelium, epithelial cell, fiber and water. Okay, sebagai yang macam Nurin tulis ya. Sebab dia belum lagi berlaku absorption. Dia baru nak masuk large intestine. So, statement adawiyah yang tulis sel mati, bahan buangan, pigmen hempedu, bakteria tu, itu pun last sekali. Tapi tak apa, boleh-boleh sebab kandungan last sekali nanti ya. Maknanya step yang nombor 2 ni adawiyah belum tulis lagi lah. Tak apa adawiyah, boleh biarkan, tak apa. Cuma kena tambah kat depan tu ya. So, ayat yang kedua tadi, kandungan dari ileum masuk ke large intestine. Okay, substances dalam dari ileum yang pindah pergi ke large intestine tu yang macam kita tengok pada slide sebelumnya tadilah, undigested food, dead cells, epithelial cell, fiber and water. So, as the content move in the large intestine, apabila kandungan ileum tadi tu bergerak dalam usus besar melalui proses peristalsis, apa yang usus besar buat? Itu boleh jadi step number 4. Step number 5. Okay, usus besar buat apa? Okay. Usus besar tadi, apa fungsi usus besar tadi? What is the function of large intestine? Okey, sepanjang proses tu berlaku memang ada secretion of mucus sebelum tu. Serentak dengan tu. Yes, large intestine absorb water and vitamin. Very good, thank you. So, itu point number 4 lah. Point number 5. Point number 5 iaitu large intestine absorb water, mineral salt, metabolic byproduct by some bacteria. Tapi dia punya main dia absorb water and mineral macam kita tulis tadi lah. Tapi kita juga boleh tambah selain daripada mineral salts, dia juga serap metabolic byproduct of some bacteria seperti vitamin B, vitamin K and also folic acid. Itu kalau nak tambah lah. Tapi dia punya main dia serap water. Okay, so bila dah serap water ya anak-anak, barulah kita cerita tinja tu dah terbentuk, forming a semi-solid feces. Membentuk tinja yang bersifat separa pepejal. Kan? Okey, saya ulang dari awal ya. Pertama sekali ialah proses ini berlaku dalam usus besar. This process occurs in large intestine. Number 2, the contents of ileum, for example, undigested food, water, dead cells, fiber, enters the large intestine via peristalsis atau move into the
large intestine via peristalsis. Kandungan ileum macam makanan tak tercerna, epithelial cell, fiber, water masuk ke dalam usus besar secara peristalsis. Nombor tiga, nombor tiga, apakah kandung itu dah poin ketiga sebab sebut peristalsis. Poin yang keempat, large intestine absorb water and mineral salts. Kalau sebut water saja pun boleh lagi diterima. Number 5, forming a semi-solid feces. Okay, membentuk tinja yang separa pepejal. Dan saya setuju dengan apa yang Hazikah tulis, iaitu sepanjang proses ni berlaku, large intestine secrete mucus to smoothen the movement of feces. Boleh Hazikah. That is also a good point lah, a good supporting point. Itu point number 6 ya. Point number 7, saya perasan tadi ada seorang cerita pasal rectum. Point number 7 ni boleh ceritalah. Final location tu atau feces tu berkumpul di rectum. Okey, berkumpul di rectum. Boleh. Maknanya kita sebut rectum ni last kali ya, macam yang Haikal tulis. Last kali. Dia dah dalam large intestine dah berlaku absorption of water, membentuk semi-solid feces dan membentuk tinja yang separuh pepejal, dan tinja ni akan berkumpul dalam rectum. Okey. So kalau nak cerita sampai ke tahap defecation pun boleh, tak ada masalah. Cumanya sebab soalan ni 5 markah saja. So mungkin kalau dalam konteks periksa kan, kita cuba teknik menjawab ni basically ialah menulis seminima mungkin untuk dapat markah yang maksimum kan. Sebab kita nak fokuskan kepada soalan-soalan yang kita kena ambil masa lebih sikit nak jawab. Sebab kita tak ingat ke, kita tak tahu ke. So if you mention about tinja berkumpul dalam rektum sehingga tekanan dalam rektum menyebabkan keinginan untuk mengeluarkan tinja daripada badan, boleh. Itu boleh jadi poin yang last kali lah. Tak ada masalah Okay. So saya screenshot dulu 2 sampel jawapan ni. I give you another 30 seconds to update your answer. Tapi saya juga akan screenshot dan share dalam group sampel jawapan yang yang baik lah. Okay. Tapi from what I'm seeing here, sekejap ya. Daripada apa yang saya tengok kat sini, jawapan Haikal, Aish Naufal, Atif, Amalia, Iza dah boleh mencapai 5 markah. Good job. Okay, mungkin lepas ni kalau tak ada guide tu kamu boleh dapat lagi sekali 5 markah juga. Okay, let's go to the next slide. So, terangkan satu penyesuaian usus besar untuk menjalankan fungsinya. Can you explain one adaptation of large intestine to conduct its function? Tadi function dia ialah untuk absorb dan formation of feces kan. So apa yang ada pada large intestine ni, apa ciri-ciri dia yang ada yang membolehkan dia buat kerja tu?
Okay, good job. Okay, bagus idea Aish Naufal. Nombor 1, secret mucus to smoothen the movement of feces. Maknanya secret mucus tu ialah dia punya karakteristik. Function untuk karakteristik tu smoothen the movement. Good. Untuk vilai tak ada. Tetapi ada satu lagi cara, ada satu lagi karakteristik yang kita boleh guna untuk cakap pasal increase surface area tu. Okay, surface area tu betul tapi dia tak ada vilai. Okay, apa yang large intestine ada untuk apa membolehkan dia ada sifat large surface area tu? Okey, boleh. Tapi surface area tu dia dapat bukan sebab villi. Villi tu semua intestine punya. Secret mucus, okey. Mempunyai populasi bakteria yang besar. Ada apa kaitan mempunyai populasi bakteria yang besar tu dengan fungsi dia? Salah satu tu merembeskan mucus atau smoothen the movement. Apa kaitan dia? Kalau boleh relate, saya menunggu juga. Kalau boleh relate tak apa, saya baca dulu. Okay, so kalau kita tengok dekat raja large intestine ni panjang. Okay, so since it is very long and dalam level kita tak ada, dia punya surface is highly folded, tapi kita tak cerita kat sini lah. Tapi dia panjang. Panjang tu boleh jadi karakteristik to give big surface area. Boleh. Kan dia bergulung-gulung kan, large intestine ni bergulung-gulung dalam kita punya perut kan. So kita boleh kata usus besar ni panjang untuk menghasilkan jumlah luas permukaan yang besar. Okay. So manifolds boleh. Manifolds boleh. Tapi cuma dalam sukatan kita tak ada. Tapi kalau kamu sebut dia panjang, boleh lagi. Sebab memang dalam diagram pun kita nampak dia sangat panjang lah. Yeah, so I give you another minute to update your answer. So ada dua penyesuaian yang kita boleh cerita kat sini. Pertama sekali ialah usus besar merembeskan mucus untuk melancarkan atau melicinkan pergerakan tinja sehingga ke rektum atau sehingga ke dubur. Secret mucus, secret mucus to smoothen the movement of feces until the anus. Number 2, large intestine is very long to increase total surface area for absorption of water. So anak-anak, beginilah cara kita nak jawab soalan yang minta explain penyesuaian. Kita bagi tahu ciri struktur yang dia tanya, kemudian kita bagi tahu fungsi ciri tersebut, macam mana fungsi ciri tersebut membantu peranan struktur yang dibincangkan lah. Okey ya. So, sekejap saya screenshot dulu. Okey. So Atif punya dia ada dua-dua. Sekejap ya. Dan satu lagi ialah sekejap ya. Alright. Okay, sudah ada. Okay, good job everyone. Okay, let's go to the next part ya. Kita tengok pada diet seimbang pula ya. So, untuk diet seimbang, antara perkara yang kita bincang ialah kita tengok cara nak kira nilai tenaga, kita nak tengok
cara nak kira vitamin C dan kita nak tengok sedikit mengenai obesity. Jom kita tengok ya. Okey, untuk slide yang ni kamu boleh nak guna highlight ke, pensel ke, nak tulis apa-apa boleh ya. Tak ada soalan untuk dekat sini, just untuk kamu buat nota je ya. So, pertama sekali pada subtopik ini sebenarnya ada beberapa eksperimen yang kita kena buat lah. Basically asasnya dua lah, iaitu mengira nilai tenaga dan juga eksperimen vitamin C, menentukan vitamin C dalam sampel makanan. So bila kita tengok dekat sini, okay, nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Apa maksud dioksidakan dengan lengkap? Dalam badan kita, cellular respiration tu is oxidation of food. Tapi bila kita nak observe nilai tenaga tu di luar badan kita, macam mana kita nak observe oxidation of food ni ataupun oksidaan makanan ni? Kita kena bakar sampel makanan yang kita nak uji. So eksperimen ini dia kita kena ambil sampel makanan, timbang sampel makanan, dan lepas kita timbang, kita bakar sikit sampel makanan tu sampai api tu boleh api tu mula start bakar sendirilah sampel makanan tu, tak payah cucur mancis dah, cucur lighter dah. So makanan tu akan memanaskan air dalam tabung didih, kemudian apabila berlaku perubahan apabila pembakaran tu berlaku, kita akan observe termometer, kita dapati ada beza suhu awal dengan suhu akhir. So beza suhu tu kita masukkan dalam rumus. Kenapa eksperimen ini dibuat? Dia punya anggapan ialah dalam sampel makanan ada tenaga, dan tenaga tu apabila dibakar convert jadi tenaga haba, dan tenaga haba tu dipindahkan kepada air dan boleh diukur dengan termometer. Okey, kenapa kita tak bakar makanan terus cucuh dekat makanan terbakar tu terus letak kat termometer? Sebab pemindahan haba tu tidak seragam. So kita pindahkan haba tu ke dalam air dahulu, dan pertambahan tenaga haba dalam air tu yang kita ukur. So masa kamu buat eksperimen ni adalah beberapa precautionary step yang kamu kena buat ya. Contohnya kita kena make sure pembakaran tu berlaku betul-betul dekat dengan hujung boiling tube tu. Lepas tu kita kena sort of macam cover the whole experiment setup untuk minimize loss of heat, untuk kurangkan kehilangan haba ke persekitaran lah. Itu tak apa, nanti kalau ada ujian amali nanti kita akan take note lah benda-benda tu. Yang essence dekat sini ialah rumus ini, rumus nilai tenaga makanan. So energy value of food is measured by multiplying water mass dengan muatan haba tentu air, iaitu 4.2 joule per gram per degree Celsius, and then multiply lagi dengan perubahan suhu, increase in water temperature divided by mass of food sample multiplied by 1000. Kenapa multiplied by 1000? Sebab energy value of food ni dikira menggunakan unit kilojoule. Okay, so water mass ni, kalau kita tengok kat sini, celah mana dapat water mass? Kita dapat water mass daripada isi padu air. 1 cm padu isi padu air mempunyai jisim sebanyak 1 gram. Lebih kurang macam itulah. Okay. So, ini adalah sedikit introduction kepada eksperimen ni. Okey, kita tengok satu situasi kat sini ya. Okey, apabila sebanyak 0.5 gram sampel makanan dibakar,
around 10 cm cube water warms up. Warms up tu maksud dia suhu dia meningkat lah sebanyak 20 degrees Celsius. Can you calculate what is the energy content of the food? Berapakah energy content of the food? Ingat bagi nilai dia dalam bentuk kilojoule per gram ya. Nak kena guna calculator pula ya, minta maaf saya lupa nak pesan. Alright, okay, ada yang dapat 1.68 kilojoule per gram. Okay, Nurin dah dapat. Hazika pun dah dapat. Alright, so cara kira dia ialah 10 kali 4.2 kali 20 bahagi okay, tulis dulu. So ada yang bila saya cakap tu dia terhenti pula ya. Okay, tak apa, tulis. Bahagi 0.5 kali 1000. Okay. Kilojoule gram negatif 1. Kena tulis kilojoule gram negatif 1 Okay, Amalia kena tulis gram negatif 1 juga. Aish Naufal pun sama, tertinggal gram negatif 1. Boleh tulis yang macam Nurin tulis tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, so calculation settle. Now, tapi soalan calculation ni dia lebih kepada dalam konteks eksperimen. Sekarang ni biasanya energy value ni diberikan dari sudut aplikasi. Dia bagi kita menu dan kita decide lah. Okay, sekejap ya. Atif kira joule kot tu. Kalau joule dia 1680. Kalau Atif nak kira joule per gram lah. 1680. Kalau convert jadi kilojoule, baru dapat 1.68 tu lah. Okay, kalau Atif nak tulis macam tu, K tu kena hilangkan. Sebab dia, 1.68 boleh. Alright. Okay, 1.68. Good. Okay, jom kita tengok macam mana energy value ni kita apply ya dalam soalan. So, dalam soalan, soalan ini dia tunjuk jadual 3.2 menunjukkan nilai tenaga dan kandungan nutrien dalam beberapa jenis makanan yang diambil oleh seorang pelajar. Jenis makanan mana yang membekalkan paling banyak tenaga? Cuba tengok. Tengok soalan dulu.
Alright. So, jawapan dia nasi atau rice sebab kalau kita tengok dekat sini, kat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat kolom energy. Okay. Sebab energy dia 1530. Okay. Jom kita tengok. Okay, jom kita calculate kalau student tu makan 200 gram nasi dan 150 gram ikan. Okay, cuba calculate. Excuse me teacher. Ya, boleh. 200 gram ikan kan? 200 gram ikan. Betul. Okey, ada yang dapat 2170 kilojoule. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, macam mana yang lain? Cuba calculate. Nampak ya, dia bagi dekat situ 200 gram nasi. So, kalau 200 gram nasi, nilai tenaga yang diberikan tu adalah untuk 100 gram. So, macam mana kita nak extrapolate data tu? Kena buat macam mana? Okey. Alright. Tengok ya, tenaga yang diberikan dekat situ adalah untuk 100 gram. Tapi student ni makan 200 gram. So macam mana kita nak buat? Okay, jangan lupa dia ada makan ikan. So nasi saja dah berapa ribu kan? Nasi saja dah berapa ribu? Yes, nasi saja dah 3,000 lebih. Okay, nasi saja dah 3,000 lebih. Ikan tu 150 gram. Tapi nilai yang diberi kat situ adalah untuk 100 gram. Okey. Okey, nasi 3060, ikan saja untuk total ikan tu saja dah berapa 3020 campur dengan 160 kan? Yes, 3540 jawapan dia. Kalau kamu dapat 3540, tepatlah. Okey, so berhati-hati untuk soalan yang macam ni ya. Data yang diberikan adalah untuk 100 gram. Tapi maklumat dalam soalan bagi ialah 200 gram. So kena hati-hatilah kat situ. Alright. Good job everyone. Dia terus dapat betulkan ya. Bagus. Okay, last question. Tak ada last question. Next. Okay, next part.
Okay, next part ialah mengenai vitamin C. So kalau kamu tengok pada kamu punya slide, dia ada video kat situ So saya tunjukkan kat sini, video ni pendek saja. Dia tunjukkan satu eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C. Kita tengok sama-sama. Lepas tu saya akan bagi rumusannya apa basically yang eksperimen ni buat. Fruits of vegetables have different vitamin C contents. To compare their vitamin C content, extract the juice from the fruits or vegetables first. Put 1 cm cube of DCPIP solution in a test tube. Add the juice drop by drop to the DCPIP solution until the solution is decolorized. Note down the number of drops of juice added. Repeat with juices from other fruits and vegetables. Finally, repeat with distilled water. It is a control. Okey, Allah Akbar. Sekejap ya. Tak terjumpa pula share this tab. Okey dah. Okey, so daripada video tersebut, apa yang kita boleh tengok ialah untuk menentukan kandungan vitamin C dalam sampel makanan, kita gunakan satu chemical ni, nama dia DCPIP lah. So saya tak sure pada kamu punya nota tu gambar ni jadi animated GIF ke tak, tapi dalam Google Meet kamu boleh tengok ya. Apabila sampel makanan yang mengandungi vitamin C dititiskan ke dalam SCS Cobic, dititiskan dalam DCPIP. DCPIP asal dia warna biru. Bila kita titiskan ICS Cobic atau makanan yang mengandungi vitamin C, warna biru tu dilunturkan, atau kita sebut dalam bahasa Inggeris DCPIP become decolorized. So how many drops of food sample used to decolorize DCPIP is measured so that it can be included in a formula where we can determine the concentration of vitamin C in a food sample. Sekejap ya. Dan kenapa kita buat eksperimen ni? Sebab the nutrient content atau kandungan vitamin C dalam setiap makanan adalah berbeza-beza lah. Selain daripada the type of food sample, vitamin C juga adalah sejenis substance yang sangat sensitif kepada suhu. So as it is exposed to higher temperature, vitamin C tu akan disintegrate, akan terurai, so dia fail to function lah. Sebab itu kalau kita nak makan makanan yang kita aim kaya dengan vitamin C, it is more feasible, lebih baik, it is better for us to take it raw lah. Okay, tadi pada hujung video tadi dia ada tunjuk dan dia ada bagi soalan. So based on your understanding, kamu rasa sampel mana yang mengandungi kepekatan vitamin C paling tinggi? Okay, antara lemon, grape dengan celery based on the data, mana satu?
Okay. Alright, most of you dah have answered. Jom kita tengok balik soalan tadi ya. So, dalam jadual ni dia bagi sampel makanan, food sample, and then number of drops to decolorize 1 cm³ of DCPIP. So kita faham dekat sini yang menyebabkan DCPIP decolorize adalah vitamin C yang ada dalam sampel makanan. Kalau sesuatu sampel makanan tu mempunyai kepekatan vitamin C yang tinggi, maksud dia satu titis sampel makanan tu mempunyai banyak vitamin C berbanding sampel makanan yang lain. Jadi untuk soalan ini, lemon juice adalah food sample that has the highest concentration of vitamin C. Why? It only takes 5 drops untuk decolorize 1 cm³ DCPIP. Grape juice pun nak decolorize DCPIP bukan main banyak, kena titis sampai 22 titis baru DCPIP decolorize. Maknanya apa? 1 titis lemon juice, vitamin C dia jauh lebih banyak berbanding 1 titis grape juice. Letak 5 titis lemon juice, semua DCPIP decolorize. Kita tuang, letak sampai 28 titis celery juice, baru decolorize. Sebab apa? Sebab every drop of celery juice tu vitamin C dia sikit sangat kalau kita compare dengan lemon juice. Okay? So adakah explanation saya ni membantu Aish Naufal dan Nur Hazikah untuk faham ke macam mana? Ada soalan nak tanya tak? Sebab saya tengok tak tukar jawapan lagi kan. Teacher kalau ulang balik boleh? Okay, boleh. Okay ya. So, dia punya hipotesis kat sini ialah semakin banyak titisan food sample yang digunakan untuk melunturkan warna DCPIP, semakin kurang kepekatan vitamin C. Okay, the higher the number of drops of sample needed to decolorize 1 cm³ of DCPIP solution, the lower the concentration of vitamin C. So untuk kes lemon juice, kepekatan vitamin C dalam lemon juice adalah nak kata lebih kurang 4 hingga 5 kali ganda lebih tinggi daripada celery juice misalnya, sebab kamu pilih celery kan. So apa maksud dia? Sekejap ya. Sekejap saya kira dulu. 28 bahagi 5. Okey. Maksud dekat sini untuk lemon juice, maknanya 1 titis lemon juice mempunyai 6 kali ganda lebih banyak vitamin C daripada celery juice. Sebab apa? Sebab bila kita titiskan lemon juice sekejap saja, DCPIP dah tukar colour. Tetapi celery juice kita kena tunggu lama, titis satu, sebab setiap titis itu mengandungi vitamin C yang sangat kurang. Maknanya katalah macam lemon juice ni, satu titis tu ada 60%. Dalam satu titis lemon juice tu 60% ialah vitamin C, 40% adalah air. Tetapi celery juice mungkin dalam tu hanya ada 20% vitamin C, 80% adalah air. Sebab itulah lemon juice cepat nak decolorize DCPIP berbanding celery juice. Adakah saya menjawab soalan Hazikah? Yes teacher, thank you. Okay. So nanti Hazikah boleh tukar jawapan ya, sebab nanti bila nota ni sampai kat Hazikah, Hazikah akan pening. Kenapa Hazikah pilih celery ya? Okay. Next one. Okay. Pada
bahagian atas tu saya ada bagi dekat situ cara untuk kira percentage of vitamin C dengan concentration of vitamin C. Ini adalah contoh table yang orang yang dah buat eksperimen lah. Saya dah bagi kat situ terus average, kamu tak payah kira average. So, untuk percentage of vitamin C, dia punya rumus adalah volume of ascorbic acid solution divided by isi padu larutan ascorbic acid dibahagi dengan isi padu jus yang digunakan. So kalau jus yang digunakan tu ascorbic acid juga, bahagi samalah. 1/1. Tapi kalau kita nak bahagi, kita nak check orange juice, kita letaklah volume of orange juice kat situ kali 0.1%. Sama juga untuk vitamin C, kita bahagi benda yang sama tapi kita kira, kita multiply by 1%. Okey, bolehkah kamu lengkapkan table ni? Okey, lengkapkan table ni. Untuk mereka yang baru baru join, kita guna pencil tool kat sebelah kiri tu boleh, atau guna text tool. Ada huruf T kat situ boleh juga. Okay. Boleh guna function huruf T ni dan boleh klik kat mana kamu nak type lah. Katalah 1. Okey, katalah yang kat sebelah sini 10. So tulislah 10 dan sebagainya ya. Okey. So saya delete dulu yang ni, obviously bukan 10 lah. Okey, ada yang dah on the right track tu pada Google Meet ni, saya boleh nampak ada seorang dah kira. Okey, so apa? Okey, tak apa, jom kita kira sama-sama. Okey, tak apa, don't worry. Okey, saya guna pensel lah. Tu buat macam leceh pula. Okey, katalah untuk nombor 1, vitamin C concentration untuk ascorbic acid. So volume of ascorbic acid use, hok mana kita guna? Yang ni lah. 1 kan? So 1. Bahagi dengan volume of juice use. Apa juice yang kita guna kat sini? Ascorbic acid jugalah. So bahagi dengan 1 kali dengan 0.1. Berapa yang kita dapat? Okey, boleh tengok dekat Google Meet ya, saya tulis. Okey. Tapi kalau yang seterusnya ni pula macam mana? Dia lain pula sebab ascorbic acid dia 1 tapi fruit juice dia orange juice. So kita tulis kat sini 2.7. Okay, 2.7 lepas tu multiplied by 0.1. Berapa ya jawapan dia? Dan seterusnya lah. Okay. So 0.1 tu adalah vitamin C concentration. Percent. Okay, yang percentage. So kolom yang ketiga tu adalah percentage of vitamin C sebab unit dia percent. Okay, kolom yang kanan sekali tu adalah vitamin C concentration sebab unit dia mg per ml. Okay, teruskan kira dulu.
Okay, almost there. Kejap. Oh, dia dah bertindih dah dekat sini. Okay, saya tengok kat sini ya. Saya besarkan sikit kat saya punya view ni. Okay. Oh, okay. How do you get 3.4 ya? 1/2.7 kali 0.1. 1/2.7 tu pun dia dah jadi 1/2.7. 1/2.7 tu pun sudah jadi 0 point something kan? So, itu kita multiply pula dengan 0.1. Dia dah jadi berapa kat situ kan? Okay. Okay, I give you another 3 minutes ya. Kita kira sama-sama, don't worry. Okay. Ada yang dapat 0.04 tu ya. 0.04. Tapi saya rasa 0.04 tu kamu nak letak kamu nak letak untuk sebelah kiri kot. Siapa ni? Kan? Adawiyah. Saya rasa kamu kena letak sebelah kiri kot Adawiyah. Dia bawah vitamin C concentration. Kalau letak bawah vitamin C concentration memang betul. Sebab dia darab dengan 0.1 kan? Okay, Adawiyah dia round up to 2 decimal point. Tak apa, boleh Adawiyah. Okay. So 0.1, 0.04, 0. Kejap. Lime juice Kod saya yang salah kira. Saya check balik. 0.03. Okay, good job Adawiyah. Okay, teruskan dengan vitamin C concentration Okay. So, kalau kamu dapat vitamin C concentration yang percentage tu, kamu dapat kamu tak dapat 0 point something, mungkin ada salah dari segi bahagi lah kot. Okay, untuk vitamin C concentration yang unit dia percentage. Dia terpadah semua. Okay. tak apa. Teruskan. Okay, so 1 bahagi ke kamu baru nak tulis rumus dia? 1 bahagi 1 untuk ascorbic acid kan? 1 bahagi 2.7 kali 0.1 untuk oren. Lepas tu 1 bahagi 3.4 kali 0.1 untuk lime. 1 bahagi 1.8 kali 0.1 untuk lemon. Jadi 1 bahagi 2.7 tu pun dah dapat 0 point something. So kalau kamu tak dapat 0 point something untuk kolom yang ketiga tu, vitamin C concentration dalam percentage, ada something wrong lah. Okay, yang ini, kejap saya rasa Hazikah tu pun sama. Yang Hazikah kira tu adalah untuk kolom yang ketiga, vitamin C concentration yang percentage tu. Yang mg/ml tu bukan. Dia akan dapat lain. Dia akan dapat 0 point something. Ini 0.0 something ni mesti vitamin C concentration yang percentage tu. Pindahkan ke kiri. Sekejap Saya highlight dulu. Mana orangnya? Sorry. Saya unlock balik. Mana orangnya? Okey, kejap. Mana orang dia? Allah Akbar, tak jumpa pula. Okey, yang Haikal punya ni pun saya rasa sama. Yang Haikal tulis, nombor yang Haikal tulis sekarang ni, pindahkan ke kiri ya. Okey. Okey. Yang Amalia tulis ni, saya rasa Amalia belum bahagi lagi kot. 1 bahagi 2.7. Kalau 1 bahagi 2.7 akan dapat untuk kolom yang kanan sekali ya.
Okay Hazika, you are on the right track. Kejap. Untuk yang lime juice tu mungkin kena kira balik. Lime juice tu kena kira balik. Lepas tu lemon, kejap ya. Yang lemon tu mungkin rounding up tu kurang tepat. Kena 0.056. Sebab dia 0.55555 kan. So 0.056. Kalau buat 0.06 pun tak apa, boleh. Okay, almost there. 0.04 boleh tak? Boleh kot. 0.03. Tapi kenapa 0.476 ya Atif? Macam sebab dia 0.037 kan? 1 bahagi 2.7. Dia 0.37. So kalau kamu buat 0.4 boleh. 0.47 tu macam pelik. 0.37 kot Atif. Cuba check 1 bahagi. Sebab dia kali dengan 1 kan. So 1 bahagi 2.7 lah. Yang second tu. Okay, yang second tu on track boleh. 0.56 kan yang last kali tu. Okay. Sebab kamu nak buat 2 decimal point. So semua pun kena 2 decimal point lah. Okay. Cara nak tulis data dekat jadual macam tu And then the first one is 1. Sebab 1 bahagi 1 kali 1. Okay. Ada sampel jawapan kat sini. Thank you Atif. Good job. Okay, I give you another 1 minute ya. Boleh refer pada Google Meet. Okay, boleh tengok cara Atif tulis. Anak-anak bila kita tulis dalam table, kalau decimal point dia 2, make sure the whole column tu pun decimal point 2. So 0.1 tu 0.10. Okay, bagi dia sama semua. Sama juga dengan yang kanan sekali. Yang kanan sekali pun kamu buat 2 decimal point kan Atif. So 1.00. Macam tu ya. Itu yang cantik lah nak tulis. Okay, tapi data tu betul. Tak ada masalah. Memang cara pengiraan yang betul. So anak-anak saya nak tunjukkan dekat sini ada beza ya cara nak kira vitamin C kalau dia minta percentage ascorbic bahagi jus kali 0.1. Kalau dia minta concentration biasa di concentration yang miligram, kita nak kata apa, kita bahagi ascorbic acid bahagi dengan jus buah kali dengan 1. Okey, kalau tak sempat tak apa, saya ada bagi sampel jawapan dekat dalam Telegram, nanti boleh rujuk Okay, Haikal pun almost there tu. Oh, ada Wiyah pun dah siap. Okay, good job. Alright, seterusnya ialah dalam silibus kita ada diceritakan mengenai kepentingan, sorry. Saya tukarkan ini boleh draw ya, so that kamu boleh ambil notes. Kejap. Okay, so slide ni kamu boleh draw. Okay, so antara yang di-highlightkan dekat sini ialah panduan untuk makanan yang seimbang, iaitu berdasarkan menu pinggan sihat, suku-suku separuh. Suku karbohidrat, suku protein, separuh tu adalah buah-buahan dan sayur. Malahan ini adalah berdasarkan piramid makanan yang terkini di mana at the bottom of the pyramid dulu karbohidrat, sekarang ialah buah-buahan dan sayur-sayuran lah. So antara risiko pengambilan makanan yang tidak seimbang, antara risiko yang utama ialah disebabkan oleh pengambilan karbohidrat yang berlebihan atau pengambilan lemak, makanan yang kaya dengan lemak berlebihan menyebabkan obesiti lah. So kenapa ambil nasi makan, saya tak makan lemak, saya tak makan ayam goreng tapi saya gemuk juga.
So pengambilan nasi karbohidrat yang berlebihan ditambah dengan kurang aktiviti fizikal, lifestyle yang sedentary, lifestyle yang tidak aktif, menyebabkan makanan karbohidrat yang dimakan tu bila berlebih akan convert jadi glycogen kan, kita belajar hari tu. Berlebih lagi kita akan convert jadi lemak dan disimpan dalam tisu adipose. Protein, kalau badan kita berlebihan protein, badan kita buang jadi dalam bentuk urea, tapi karbohidrat tak, makanan kita badan kita simpan. So isu dia sekarang ni ialah bila berlaku pengambilan karbohidrat yang terlalu banyak, dia boleh menyebabkan situasi seperti penyakit-penyakit kardiovaskular atau salur darah tersumbat, peningkatan tekanan darah dan sebagainya lah. So penyakit-penyakit kardiovaskular yang ditunjukkan dekat sini sebenarnya akan dibincangkan dengan lebih teliti lagi bila kita masuk chapter 10. So saya simpan discussion kesan obesity ni untuk chapter 10. Nanti kita akan discuss dengan lebih detail lah. Tapi penyakit yang tidak dibincangkan dengan detail dekat bab lain ialah penyakit-penyakit yang ini ya. Health issues related to digestive system dan eating habits. So, kejap ya. Untuk yang ini, okay, kita discuss satu saja dulu. Iaitu pertama sekali ialah satu topik yang dibincangkan dalam ni adalah pengubahsuaian organ pencernaan. Secara spesifiknya ialah prosedur gastric bypass atau pintasan gaster. So based on your understanding, bolehkah kamu senaraikan 3 kesan jangka panjang dan 3 kesan jangka pendek daripada prosedur ini? Apa 3 kesan jangka panjang dan jangka pendek dia? Okay. Yes. Jangan lupa nyatakan dulu short term, asingkannya yang kamu tulis tu short term ke long term supaya saya tahulah.
Okay, let's see here. Yes, antara short term reflex pula, effects dia adalah acid reflux. Okay, good. Nausea, okay. Rasa mual, okay, good. Vomiting, muntah-muntah, okay. Lepas tu esophagus mengembang, expanded esophagus. Lepas tu kena ada pantang makan kan? Lepas tu ada risk of infection. Okay, long term, pening, dizziness sebab kurang gula dalam darah. Lepas tu malnutrisi, yes. Ulcer perut, stomach ulcer dan defecation problem. Okay. Now, I agree with you all, with all of your ideas. Kejap. Okay. So, kenapa kita ada short term dengan long term effect seperti yang kamu nyatakan? So, kita cuba fahamkan dulu macam mana gastric bypass ni dibuatlah berdasarkan rajah yang ada dalam buku teks kita. Gastric bypass ni dia ada beberapa prosedur yang berbeza. Cumanya, dalam sukatan kita inilah prosedur yang diperkenalkan. So, dalam prosedur ni, okay, sekejap. Okay, dalam prosedur ni, hanya sebahagian kecil daripada isi padu perut diambil. Okay, dia potong. Jadi bahagian perut yang lain tu tak no longer functional lah. Sebahagian daripada perut, sebahagian kecil daripada perut tu dipotong dan disambungkan terus dengan jejunum. Okey, tak sambung dengan duodenum, sambung dengan jejunum. Jejunum tu apa ya? Jejunum tu adalah sebahagian dari small intestine. Small intestine ada 3 parts. Number 1, duodenum yang kita belajar pasal digestion of protein, digestion of lipid and digestion of carbohydrate kat situ kan. Okay, itu duodenum. Followed by jejunum and then ileum. Jejunum ni kita tak cerita sangat function dia dalam digestion, tapi ileum ni adalah absorption of digested food berlaku dekat ileum. So, apabila sebahagian kecil perut disambungkan terus dengan jejunum, apa yang berubah? Yang berubah ialah isi padu perut jadi semakin kecil. Kalau kita tengok dari gambar pun jadi tersangat kecil. Okey. Kemudian bila kita tengok kat sini, di perut dan di duodenum ada digestion of protein, ada pencernaan protein sebab dia rembes pepsin kan. Sekejap Okey. Ada yang tulis kat saya dia nak draw. Okey ya, sambil saya cerita ni kamu boleh draw kat sini ya. Okey, dalam perut dia buat pencernaan protein. Dalam duodenum ada pencernaan protein, ada pencernaan karbohidrat dan ada pencernaan lipid. Now anak-anak, bila kita buat gastric bypass, kamu nampak kat situ makanan masuk dalam perut, bolehlah buat pencernaan protein sekejap, jumpa pepsin kejap, lepas tu terus masuk jejunum. So kawasan yang boleh, dia dah melepasi kawasan yang serap, yang digest lipid dan juga digest karbohidrat. Kan ada amylase kat situ kan. Makanan tu bypass kawasan yang boleh digest protein, lipid dan amylase terus pergi ke jejunum dan ileum. So kesan dia kat sini anak-anak ialah salur pencernaan tu jadi lagi pendek. So pencernaan protein jadi kurang sempurna, pencernaan kanji pun kurang sempurna sebab dia tak lalu duodenum kan, pencernaan lipid pun kurang sempurna lah sebab tak jumpa dengan bile atau tak jumpa dengan hempedu dekat duodenum. So jadi bila sampai dekat ileum, makanan tu bukan dalam bentuk yang
basic lah, bukan dalam bentuk asid amino. Kurang makanan dalam bentuk yang badan kita boleh absorb seperti asid amino, glukos, asid lemak dan gliserol, kurang. Okay. Kenapa saya kata kurang? Sebab dalam ileum pencernaan protein, lipid dengan karbohidrat tu masih boleh berlaku. Tapi dah sampai ke hujung jalan kan, sampai ke ileum. Jadi mungkin tidak sebanyak kalau tak buat gastric bypass lah. So bila makanan tu sampai dekat ileum, makanan tu tidak dapat diserap sebab masih dalam bentuk yang kompleks. So in a way macam selain daripada jadi kerap berak, kerap buang air, jadi dia jadi cepat rasa penuh lah sebab isi padu perut tu sikit. Okey, so berdasarkan kepada gastric bypass ni, sebagai penutup untuk malam ni, saya bagi satu soalan aplikasi. Okey, gambar ini menunjukkan seorang lelaki sebelum dan selepas buat gastric bypass. So, bolehkah kamu terangkan macam mana prosedur tersebut boleh menyebabkan berlaku perubahan fizikal lelaki tersebut? Okey, macam mana prosedur tersebut menyebabkan berlaku perubahan fizikal? Okey anak-anak, sebab dia bagi gambar dan soalan ni dia kata berlaku perubahan fizikal. Dia tak habaq mai kata perubahan tu perubahan apa. So kita bila kita jumpa soalan-soalan yang macam ni kan, dia sebut perubahan saja. Kita punya jawapan, kita bagi tahu perubahan tu apa. That will be a good start. Okay, kita bagi tahu apa yang kita nampak. Perubahan fizikal yang berubah tu apa? Jadi makin tinggi ke? Jadi makin gemuk ke? Jadi makin pendek ke? Atau sebagainya. Boleh start daripada situ dan baru terangkan satu persatu. Sebab markah dia 3 kan? Oh yes, the man becomes slimmer. Okay, good. Teruskan. Menjadi lebih kecil, lebih kurus kot. Kalau kecil nampak macam jadi pendek pula kan? Lebih kurus boleh? Okey, teruskan. Okey, satu markah dah dalam tangan tu. Okey, good. Pengecilan saiz perut menggunakan kaedah pembedahan. Okey, maknanya kesan dia kat situ berlaku pengecilan perut. Okey. Okey, yang Atif tulis reduce body weight tu point 1. Slimmer. Okey, macam Aishnafar tulis slimmer tu point 1. Thinner, Hazika very good. Okey. Slimmer, okay, good Nuri. Slimmer, good Amalia. Jadi lebih kurus. Okay. So, okay, bila dah berlaku pengecilan saiz perut tu, apa lagi? Satu lagi explanation Adawiyah. Lepas tu jadi apa? Bila saiz perut kecil, apa faedahnya dekat orang tu menyebabkan apa kesan daripada saiz perut kecil ni? Apakah faedahnya? Faedah lah kan sebab dia dapat benefit tu.
Okey, jadi lebih sihat. Okey, sikit lagi. Lagi lebih sihat tu almost there. Perut dia kecil, jadi control diet management tu macam mana? Yes, saya setuju dengan Naufal. Cepat rasa penuh. Will feel full even though a small amount of food has been consumed. So dia punya explanation yang Naufal bagi tu directly explain atau directly describe kesan langkah yang kedua. Pandai. Okey ya. Sesuai teacher. Ya saya Nurin. Kalau nak cakap pasal kan dia punya salur pencernaan dia jadi pendek. Jadi dia tak lalu duodenum kan. So dia punya pencernaan tu dia tak berapa sempurna. Jadi tak banyak vitamin atau macam karbohidrat yang diserap. Okey, boleh modify sikit, tak banyak digested food absorb. Boleh tak? Vitamin dia memang tak perlu dicernakan, dia exist as it is. Ubah suai sikit saja. Less digested food can be absorbed. Atau less digested food formed kot. Sebab duodenum kan, kurang makanan tercerna terhasil. Less digested food produce, formed, terbentuklah formed. Okey, sekejap ya. Okey, Atif dah dapat 3, Aish dah dapat 3. Okey, untuk Hazika 1, 2. Okey, sebab ayat pertama Hazika dah cakap tina, so weight loss tu saya kira sebagai redundant. Ya, ayat 1 dengan ayat 3 tu benda yang samalah, konteks yang sama. So, okey. Kalau Hazika tulis will feel full faster due to reduction of stomach size, boleh dapat 3. Okey? Sebab the stomach will feeling full ni, kita tak buat gastric bypass pun stomach kita boleh feel full. Tapi bila buat gastric bypass, Hazika, kita akan full faster. Okey. Okey, jawapan Nurin dapat 3. Amalia pun dapat 3. Adawiyah pun dapat 3. Alhamdulillah. Okey, sikit lagi. Okey, Allahu Akbar, dah pukul 10 ya. Saya buat rumusan ya. Okay, so basically hari ini kita dah discuss mengenai beberapa topik digestion, iaitu kita tengok formation of feces, cara nak kira vitamin C, cara nak kira energy value, dan kita masuk sikit mengenai pengubahsuaian organ lah. So nanti next class kita akan tengok, kita akan habiskan issues ni dan kita akan masuk chapter 10. So next class, sekarang ni kelas kita every Thursday saja ya. Friday tak ada kelas tau. So kamu kena tengok jadual lah. Okay. Kita punya kelas ialah every Thursday. Untuk mereka yang katalah kamu nak review balik dari chapter awal-awal, every Monday kalau kamu ada ke lapangan lah, every Monday saya ada buat free class. Nanti saya akan bagi link dia. Setakat ni saya baru masuk dalam free class tu. Saya masuk chapter apa Hari tu saya masuk pasal karbohidrat, protein dan lipid. Next class ni baru nak masuk enzyme. So nanti saya akan share link dia. You can share with your friends also lah. Okay, itu sedikit amal jariah untuk bantu student yang yang nak review dari awal atau student yang tak mampu nak attend tuition. Okay. So kelas dia pukul 3 sampai pukul 4 every Monday. Nanti saya akan bagi link dia. Kalau tak sempat tengok, semua video tu ada juga upload dekat Facebook page NSA. Tapi untuk kelas kita ni, saya memang ada buat playlist spesifik. So untuk mereka yang baru join, kamu boleh check out the playlist. Boleh tengok dari chapter awal-awal. Okay, activities and question of health issues. Oh, energy value tu nak kira ya. Okay.
Oh, okay. Dia cakap Jerman pula 9 ya. Okay lah. So that is all for today. Thank you so much for joining me. See you next week. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum and guten Nacht. Thank you, teacher. You're Teacher. welcome. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Have a nice day.